Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Dr. Hajah Nursalliza binti Haji Sabu dari kumpulan Fanta Sains. Pada hari ini, saya ingin membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Peta Konsep Digital, satu alat untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam fotosintesis bagi pelbagai gaya pembelajaran. Saya mulakan kajian saya dengan 3 penyataan masalah. Masalah pertama ialah membina peta konsep merupakan sebuah tugasan yang rumit kerana ia memakan masa dan meletihkan, seperti yang telah dilaporkan oleh Cairnes et al. Pada tahun 2017. Bagaimanapun saya dapati, masih terdapat jurang dari segi kurangnya penggunaan pelantar peta konsep digital seperti CMap Tools. Masalah kedua ialah didapati kemahiran berfikir aras tinggi diterapkan dalam spesifikasi kurikulum biologi matrikulasi dan soalan-soalan peperiksaan semester program matrikulasi. Ini boleh dilihat dari segi penggunaan kata kerja explain, describe, compare and contrast, differentiate dan illustrate. Bagaimanapun, masih terdapat jurang dari segi kurangnya strategi pengajaran kemahiran berfikir aras tinggi diamalkan dalam kalangan pensyarah-pensyarah di kolej-kolej matrikulasi. Masalah ketiga ialah, menurut model VAK, setiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran tersendiri, iaitu sama ada mereka mengamalkan mod pembelajaran visual, audio, read or write dan kinestetik. Bagaimanapun pada tahun 2009, Fleming dan Bonwell mengatakan bahawa peta konsep hanya sesuai digunakan untuk pelajar-pelajar yang mengamalkan mod pembelajaran visual. Tetapi masih terdapat jurang dari segi kurangnya alat bantu pelajar yang sesuai dengan gaya pembelajaran pelajar digunakan di Malaysia. Terdapat 3 objektif bagi kajian saya ini. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti tahap kemahiran berfikir aras tinggi pelajar yang menggunakan peta konsep digital mengikut gaya pembelajaran pelajar. Pernyataan masalah yang bersesuaian dengan objektif 1 ialah apakah tahap kemahiran berfikir aras tinggi pelajar yang menggunakan peta konsep digital mengikut gaya pembelajaran pelajar? Objektif kedua kajian ini ialah mengenal pasti hubungan antara gaya pembelajaran pelajar yang menggunakan peta konsep digital dengan tahap kemahiran berfikir aras tinggi pelajar. Pernyataan masalah yang bersesuaian dengan objektif 2 ialah apakah hubungan antara gaya pembelajaran pelajar yang menggunakan peta konsep digital dengan tahap kemahiran berfikir aras tinggi pelajar? Seterusnya, objektif ketiga kajian ini ialah mengenal pasti sikap pelajar terhadap penggunaan peta konsep digital. Pernyataan masalahnya ialah apakah sikap pelajar terhadap penggunaan peta konsep digital? Setiap pelajar sememangnya mempunyai gaya pembelajaran dan sikap mereka yang tersendiri. Seterusnya, pelajar dengan gaya pembelajaran dan sikap yang tersendiri itu diajar untuk membina dan menggunakan peta konsep digital dalam pembelajaran topik fotosintesis. Setelah selesai sesi pembelajaran, kemahiran berfikir aras tinggi mereka diuji bagi topik tersebut. Seterusnya diterangkan mengenai reka bentuk kajian ini. Kajian ini dimulakan dengan ujian pra dilaksanakan kepada semua responden. Ujian pra mengandungi 20 soalan aneka pilihan bagi topik fotosintesis pada aras kognitif tinggi mengikut taksonomi Bloom semakan. Tujuan ujian pra ditadbir ialah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan sedia ada responden sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran topik fotosintesis dimulakan. Seterusnya, rawatan menggunakan peta konsep digital dilaksanakan kepada semua responden. Setelah selesai sesi pengajaran dan pembelajaran topik fotosintesis, ujian pasca pula ditadbir kepada semua responden. Ujian pasca
mengandungi soalan-soalan yang sama seperti dalam ujian pra, bagaimanapun kedudukan soalan-soalan tersebut telah diubah. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan eksperimen kuasi dan menggunakan reka bentuk ujian pra-pasca tanpa kumpulan kawalan seperti yang telah dilaksanakan oleh Rogers dan Rivers pada tahun 2019. Seterusnya diterangkan mengenai kaedah persimpilan yang telah dilaksanakan dalam kajian ini. Populasi kajian ini ialah semua pelajar biologi DB024 sistem 4 semester bagi sesi 2020-2021 di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang iaitu seramai 598 orang pelajar. 48 orang pelajar dari 3 buah kelas dalam populasi tersebut telah dipilih sebagai sampel kajian. Pemilihan 3 buah kelas tersebut dibuat secara rawak. Semua responden telah diberikan latihan membina peta konsep digital menggunakan aplikasi CMap Tools bagi topik-topik sebelum topik fotosintesis iaitu topik biodiversity, ekologi dan biokatalisis. Terdapat 3 jenis instrumen yang digunakan dalam kajian ini. Instrumen yang pertama ialah ujian pra dan ujian pasca yang mengandungi 20 soalan aneka pilihan mengenai topik fotosintesis pada aras kognitif tinggi mengikut taksonomi Bloom semakan. Kesemua 20 soalan tersebut dimuat naik ke dalam Google Form untuk ditakbir kepada responden-responden. Sebelum ditakbir, kebolehpercayaan ujian-ujian ini diukur dengan cara mencari nilai perkali korelasi persen ujian pra, ujian pasca. Nilai R-nya didapati positif 0.382 yang menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif antara ujian pra dan ujian pasca tersebut. Instrumen yang kedua ialah soal selidik gaya pembelajaran VAK yang telah diperkenalkan oleh Fleming dan Bonwell pada tahun 2009. Soal selidik ini mengandungi 16 item dan ditulis pada asalnya dalam bahasa Inggeris. Kemudian ia diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Nilai min ICBI antara pengesah-pengesah ialah 1.0 iaitu interpretasinya sangat baik. Soal selidik ketiga ialah soal selidik sikap pelajar terhadap peta konsep digital yang telah ditulis oleh Lucembe, Chiyama dan Jambe pada tahun 2014. Soal selidik ini mengandungi 9 item dan pada asalnya juga ditulis dalam bahasa Inggeris. Kemudian ia diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Nilai min ICBI antara pengesah-pengesah ialah 1.0 yang mana interpretasinya ialah sangat baik. Perkali kebolehpercayaan bagi soal selidik ini ialah 0.877 iaitu sangat tinggi. Proses pengumpulan data dimulakan pada minggu ke-10 mengikut rancangan mengajar semester. Pada minggu ke-10 dilaksanakan proses persediaan dan penilaian pra. Pada minggu ke-11 dilaksanakan intervensi. Pada minggu ke-12 dilaksanakan semakan peta konsep pelajar dan proses pemurnian peta konsep. Pada minggu ke-13 dilaksanakan penilaian pasca. Pada hujung minggu ke-13 dan sepanjang minggu 14 dilaksanakan analisis data. Saya ingin memulakan penerangan mengenai analisis data dengan cara menerangkan bagaimana responden diagihkan. Responden diagihkan mengikut gaya pembelajaran mereka hasil daripada analisis soal selidik gaya pembelajaran VAK. Hasilnya, kesemua 48 responden dapat diagihkan kepada 4 kumpulan iaitu sama ada kumpulan mod tunggal, bimode, trimode atau multimode. Bagi mod tunggal iaitu yang mengamalkan gaya pembelajaran visual atau audio atau read or write atau kinestetik berjumlah seramai 11 orang.
kumpulan bimode sama ada AK, AR, RK sejumlah 9 orang. Trimode sama ada VAK atau VRK ialah seramai 11 orang. Dan kumpulan multimode yang mengamalkan kesemua gaya pembelajaran iaitu visual, audio, read or write dan kinestetik secara serentak ialah seramai 17 orang. Ujian normaliti dilaksanakan untuk menentukan sama ada data kajian ini bertaburan secara normal atau sebaliknya. Hasilnya didapati bahawa arah signifikasi bagi ujian Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk bagi keempat-empat kumpulan gaya pembelajaran adalah melebihi 0.05. Ini menunjukkan bahawa data kajian ini bertaburan secara normal dan ia adalah sesuai untuk digunakan dalam ujian statistik parametrik seperti ujian ANCOVA. Data dianalisis untuk menjawab ketiga-tiga penyataan masalah yang telah diutarakan sebelum ini. Jawapan bagi penyataan masalah 1 ialah tidak wujud kesan kumpulan gaya pembelajaran terhadap kemahiran berfikir aras tinggi setelah analisis data ujian univariate dilaksanakan. Jawapan bagi penyataan masalah yang kedua ialah pencapaian semua kumpulan gaya pembelajaran pelajar adalah cemerlang kerana peratus skor adalah melebihi 80%. Jawapan bagi penyataan masalah ketiga ialah sikap pelajar terhadap penggunaan peta konsep digital adalah sangat baik kerana tahap min semua item adalah tinggi. Bahagian ini memaparkan hasil analisis data ujian univariate atau ANCOVA bagi menjawab persoalan kajian 1. Jadual 2 pula menunjukkan analisis deskriptif tahap kemahiran berfikir aras tinggi bagi menjawab persoalan kajian 2. Jadual 3 pula menunjukkan interpretasi skala Likert bagi item soal selidik oleh Chakravartana dan Sri Peck pada tahun 2007 yang telah digunakan dalam kajian ini bagi menerangkan maksud skala tahap rendah, tahap sederhana dan tahap tinggi. Ini pula ialah analisis sikap pelajar terhadap peta konsep digital bagi menjawab persoalan kajian 3. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa pemetaan konsep digital dengan CMap Tools berjaya meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar tanpa mengira gaya pembelajaran mereka. Pemetaan konsep digital dengan CMap Tools ini juga menyeronokkan pelajar. Miskonsepsi pelajar dapat dikurangkan maka kemahiran berfikir aras tinggi meningkat. Semasa pelajar membina peta konsep, mereka perlu berfikir secara kritis dan kreatif untuk melaksanakan hubung kait antara konsep-konsep. Ini menunjukkan bahawa kemahiran berfikir aras tinggi telah berlaku. Saya mencadangkan agar kajian ini diteruskan dengan menguji aspek-aspek lain seperti sains inkuiri dan miskonsepsi pelajar. Dicadangkan juga agar latihan membina peta konsep dengan menggunakan CMap Tools diberikan kepada pensyarah-pensyarah. Dicadangkan juga agar kajian ini diluaskan kepada subjek-subjek lain. Akhirnya, saya mencadangkan kepada pengkaji-pengkaji seterusnya dan pensyarah-pensyarah untuk melaksanakan pasca pemetaan konsep seperti yang telah saya laksanakan dalam kajian ini, iaitu melakukan penyemakan peta konsep dan proses pemurnian. Sekian dahulu pembentangan daripada saya. Terima kasih.